Daripada Auni Hasnan. Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan perincikan sedikit berkenaan hibah maradul maut dan apakah kesan-kesan yang akan dihadapi oleh penerima hibah? Silakan Tuan. Pertamanya kita kena faham apa itu maradul maut. Maradul maut ni ialah suatu kalau saya terjemahkan sebagai diambang mati. Diambang mati, bukan diambang wati, diambang mati. Maknanya suatu state, suatu keadaan, kondisi seseorang itu yang dia berada di dalam keadaan yang diambang kematian. Secara lebih spesifik, diambang kematian ini ulang dalam tempoh 1 tahun. Sebab kalaulah dia memang sakit dia tu boleh membawa kematian, contohnya kanser. Tapi sakit dia tu lebih daripada 1 tahun. 1 tahun sakit kanser tak mati-mati, maka ulama moden dia kata itu bukan diambang maut, bukan maradul maut. Sebab itu dia panggil sakit yang berterusan. Dia kalau ikutkan di dalam enakmen wasiat dan enakmen wakaf negeri Selangor, dia sudah pun meminda definisi maradul maut tu, dia memasukkan elemen D, iaitu sakit itu adalah dalam tempoh 1 tahun. Sebab kalau lebih daripada 1 tahun, dia dikira sebagai sakit yang berterusan, dia bukan sakit maradul maut. So itu satu. Dan dia punya ciri-ciri maradul maut. Contohnya orang yang maradul maut ni dia sudah mengabaikan aspek dunia dia. Sebenarnya kalau dipertikaikan di mahkamah, hanya doktor yang boleh mengesahkan sama ada maradul maut atau tidak. Tapi kalau secara zahir kita, kalau kita lihat seorang itu dia sudah mengabaikan soal dunia, dia sudah tak minat tengok TV, dia sudah makan tak lalu, dia sudah tak minat mengetahui membaca paper. Sekarang ni orang tak baca apa-apa, orang tengok online, tapi zaman dulu dia baca paper. Sebenarnya dia sudah tak minat untuk tengok berita, dia bagi dia kehidupan dia saja, iaitu macam mana dia nak survive, macam mana dia nak mengurangkan kesakitan, itu saja. Kan? Maknanya kalau kita lihat orang tu dah sampai tahap tu, maka kita boleh katakan dia berada dalam maradul maut. So maradul maut ini dia memberi kesan kepada hibah yang dibuat semasa maradul maut. Dia tidak dikira hibah. Sekiranya dia disahkan berada dalam kondisi maradul maut, maka hibah tadi hanyalah dikira sebagai wasiat. Maka dia berkuat kuasa setakat 1/3 sahaja, dan dia dikira sebagai wasiat, dia tidak kira sebagai hibah. Sebab orang yang maradul maut ni kadang-kadang state of mind dia tu sudah tidak sempurna lah. Dia sedar tak sedar. Isteri keempat dia ni masa dia sihat aja tengok dia, masa dia sakit tak nampak muka. Isteri keempat kata, macam mana aku nak pergi tengok? Tak, sebab dia dah bedridden, dia tak boleh nak bergilir. Dulu dia bergilir datang. Sekarang ni dia tak boleh bergilir. Isteri pertama kata kau tak boleh masuk. Tak jumpa lah isteri keempat. So dia tengok mana isteri keempat aku. Dia pun tak ingat, dia duduk kat situ je. Isteri pertama yang conquer. So dia kata dia pun bagilah hibah dekat isteri pertama sahaja, anak-anak isteri pertama, sebab dia bedridden di atas rumah isteri pertama. So dia menyebabkan kadang-kadang keseluruhan harta pun dia hibahkan, sedangkan dia berada dalam keadaan maradul maut. Maka dari sudut kesannya, maradul maut ini dari sudut hibahnya, maka dia dikira sebagai wasiat dan dia hanya terpakai 1/3 sahaja yang terpakai. Yang lebih daripada 1/3 ia dikira sebagai pusaka dan taklah dipusakakan kepada waris-waris yang lain lah, sebab kondisi dia tu kondisi maradul maut tapi kalau dia buat wasiat, memang wasiat dia terpakai, sebab wasiat memang terpakai 1/3. Cuma hibah itu dikira pada hukum wasiat. Dia macam itulah lebih kurang dia. Saya hari tu saya bahaskan tentang COVID-19. Adakah COVID-19 ni mereka yang positif COVID-19 dikira sebagai maradul maut? Tapi rupanya tidaklah, sebab sekarang COVID-19 positif sekeliling kita, mana maradul mautnya. Kalau zaman dulu tu mungkin. So sebab tu sekarang ni kalau nak kata COVID-19 sebagai maradul maut, mungkin kita boleh klasifikasikan COVID-19 stage 4 dan stage 5 mungkin maradul maut. Tapi COVID-19 stage 1 hingga 3 mungkin bukan maradul maut. Tapi doktor yang lebih yang mana expertnya adalah doktor yang boleh menentukan lah, sebab tak semestinya COVID-19 tu jadi maradul maut, tapi dia ada stage dia lah. Sebab kadang-kadang kita terlalu takut, bukan maradul maut, lepas tu sihat dan sebagainya lah. Sekarang lagi lah positif tu dia jadi macam biasa, kita menuju era endemik. So benda maradul maut ni kadang-kadang kita tak boleh spesifik kepada penyakit, sebab penyakit pada masa tu mungkin maradul maut, tapi
bila dah jumpa obat, dia tak jadi maradul maut lah sakit tu. Sakit tu jadi sakit yang biasa dah. Sebab tu kadang-kadang setengah ulama dia katakan TB tu sebagai maradul maut. Mungkin pada zaman dia TB tu terlalu takut orang kena TB membawa mati, tapi mungkin zaman sekarang orang kena penyakit TB tak mati pun. So kadang-kadang kita tak boleh definisikan penyakit ni maradul maut. Tak boleh kita kena definisikan mengikut status kesihatan, bukan status penyakit tu, sebab penyakit tu berubah daripada zaman ke zaman. Wallahualam.